Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Yang bermaksud, katakanlah adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Sidang pendengar yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan saya harapkan perjumpaan kita pada malam ini tuan-tuan dalam keadaan sihat walafiat dan terus bersemangat untuk sama-sama kita berbincang, ya, sama-sama untuk kita cuba untuk memahami perbahasan berkaitan dengan ilmu hadis Nabi SAW. Dan walaupun tajuk buku kita ni ialah kisah kita tidak sahih di meja penceramah, bila sebut sahih tak sahih ni mesti ia akan membicarakan tentang ilmu ad-dirayah dan ilmu ar-riwayah, ilmu berkaitan dengan pengkajian tentang sanad dan ilmu pengkajian tentang matan. Ini kita tidak boleh lari daripada perbincangan hal ini, ya. Dan tuan-tuan sekalian, kalau tak salah saya pada pertemuan lepas, kita masih lagi cerita pada bab yang ke-8, iaitu bercerita tentang kisah Hindun melapah hati Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Kita hanya cerita sedikit saja. Saya kira mungkin malam ni kita bincang tajuk ni juga, sebab hari tu mungkin tak terlalu mendalam dan tidak maklumat kita tidak bahas secara keseluruhan. Jadi pada malam ni saya ulang sedikit tentang kisah Hindun melapah hati Sayyidina Hamzah, kemudian kita munaqasyah dan kita berbincang, ya, sebab apa para ulama mengkritik dan juga menolak kisah berkaitan dengan perkara ini. Baik, tuan-tuan sekalian, bab yang ke-8 pada malam ni tuan sekalian, kita akan bincang macam mana kisah, bagaimana sumbernya dan perbincangan di kalangan para ulama, para komentar di kalangan para ulama, ya, berkaitan dengan sumber, berkaitan dengan maklumat yang terdapat dalam ni, ya. Kita akan bincang dan cerita pada malam ni iaitu bagaimana Hindun ni, beliau di antara seorang yang terlibat dalam peperangan Uhud. Beliau di antara seorang yang terlibat dalam peperangan Uhud dan beliau, tuan-tuan sekalian, cerita yang sangat kontroversi, ya, yang besar berkaitan dengan Hindun ni, ya. Dan beliau dikatakan sangat bermusuhan pada muka surat 114 dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, sehingga kan dianggap sebagai dalang kepada kematian beberapa ahli keluarga dalam peperangan Badar. Maknanya Hindun ni dia simpan dendam terhadap kepada Sayyidina Hamzah kerana dalam peperangan Badar memang dia kalah. Yang pegang panji itu ialah panji dalam Ghazwatul Badar ialah Bani Abdul Dar. Namun Arab Musyrik Mekah kalah dalam peperangan Badar dan ramai adik-beradik ataupun sanak saudara, rakan-rakan Hindun dan tentera Musyrik Mekah ni gugur dalam pertempuran bersama dengan mujahidin Islam. Jadi dalam cerita ni sekalian, Hindun ni dia rasa dendam, dia rasa macam nak balas dendam dengan Sayyidina Hamzah ni. Dan beliau mengambil keputusan untuk membalas dendam dalam Ghazwatul Uhud. Dia ambil keputusan, dia terlibat dalam perang Uhud dan dia cari Hamzah. Ini Hindun. Dapat kita tengok, tuan-tuan. Selepas Sayyidina Hamzah mati dibunuh oleh Wahsy, beliau menuju ke arah Sayyidina Hamzah dan memelah perut dan melapah hatinya dan memamahnya, namun meluahkan kembali. Dia gigit, dia pepak, dia kunyah hati Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Jadi soalannya, adakah betul maklumat dan fakta berkaitan dengan Hindun memamah dan juga melapah hati Sayyidina Hamzah sampai sebegitu rupa? Itu soalannya yang kita akan bahas pada malam ni. Baik, tuan-tuan sekalian, secara amanahnya, kalau kita tengok dalam kajian para ulama hadis, mereka menyebut tentang minal ma'lum bitawatir annal Hamzatu bin Abdul Muttalib sayyidus syuhada radhiyallahu anhu qad qutila yaumul ahad syahidan. Secara mutawatir. Secara mutawatir maknanya, kalaulah tanya siapa pun di kalangan para sahabat, di kalangan para ulama, di kalangan orang-orang Islam, Sayyidina Hamzah gugur syahid di mana? Pada medan Uhud. Dia bukan medan Badar, dia bukan medan peperangan Hunain, bukan Khandaq, tak.
syahidan fi yaumul Uhud. Pada peperangan Uhud. Ada maklumat maklum dan masyhur dan mutawatir. Ya, kemudian satu lagi maklumat yang kita sepakat dalam hal ini iaitu siapa yang membunuh Sayyidina Hamzah, ya, yang membunuh Sayyidina Hamzah ialah Wahsy. Yang tu pun maklumat yang sangat terkenal. Ya, maklumat yang sangat terkenal, yang membunuh ialah Wahsy. Ya. Baik. Yang jadi masalahnya ialah, ya, bagaimana keadaan tubuh badan Sayyidina Hamzah, ya, yang menggambarkan macam dahsyat sangatlah, badan Sayyidina Hamzah yang sampai terbelah, sampai melapahkan nadi, sampai hindun gigit pecah dan sebagainya. Jadi isunya pada pertemuan kita pada malam ini ialah membahaskan tentang cerita itu. Betul ataupun tidak sumber itu? Baik, kita tengok sumber. Jadi perbincangan akademik ini dia berkaitan dengan sumber. Sebab tu pengajian universiti, dia akan fokus kepada sumber. Sebab tu dalam kajian akademik, ya, kalau tuan-tuan tengok perbahasan ilmiah, di antara debat antara Ustaz Saman Ali dengan Ustaz Engku, ya, beberapa jam semua membahaskan tentang sumber maklumat. Betul tak tuan-tuan? Sumber. Sebab kalau sumber tu tak betul, ambil maklumat yang salah, ya, rujukan yang salah, tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Sebab tu sumber tu sangat penting. Perbincangan berkaitan dengan sumber. Sebab tu pengarang kitab kita ni nak bawa kita, Ustaz Zulkhairi ni nak bawa kita supaya terjun dalam perbincangan akademik. Perbincangan ilmiah. Bukannya perbincangan berasaskan emosi. Berasaskan emosi. Sebab ada orang bincang emosi. Kata betul lah tu, hindun dia pecah, dia tarik, dia melapah hati Sayyidina Hamzah. Pasal apa? Cerita yang menyebabkan kita cinta pada Sayyidina Hamzah pun hampa kritik tentang cerita, tentang sumber tersebut. Nampak? Maknanya dia masih lagi terperangkap dengan membicarakan tentang soal agama berkaitan dengan emosi. Maksudnya dia masih terperangkap cerita tentang hal agama dan dikuasai oleh emosi. Jangan macam tu. Apapun kita duduk dalam segmen apapun, maka perbincangan secara objektif, perbincangan secara ilmiah dan akademik itu perlu diajar dalam diri-diri orang-orang Islam. Baik, kita tengok sumber yang pertama. Ya, sumber yang pertama muka surat 114 iaitu dalam Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sebab tu ada orang kata bahawa bukan semua kata, Imam Ahmad takkan dia bawa masuk hadis yang bermasalah kot. Sebab tu saya kata bahawa bahkan para ulama hadis pun meletakkan ranking kitab-kitab sahih. Ya, kitab Musnad itu kitab yang ke-9. Maknanya ada mengandungi riwayat-riwayat yang bermasalah dalam Musnad Imam Ahmad. Jangan kita pukul rata, kata Imam Ahmad ni imam mujtahid mutlak. Mustahil lah dia bermasuk hadis-hadis yang bermasalah dalam musnadnya. Itu bermaksud dia tak belajar ilmu ar-riwayah dan ad-dirayah. Dia tak mengaji. Itu sekilas. Pertama. Yang kedua, iaitu Ibnu Ishaq dalam As-Sirah An-Nabawiyah dan Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Yang ketiga iaitu Ibn Abi Shaybah dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah dalam kitab Al-Maghazi. Tuan-tuan, ada kitab Al-Maghazi. Maghazi ni maksudnya dalam peperangan. Begitu juga sumber yang keempat iaitu Musa bin Uqbah, ya, iaitu dalam bab Al-Maghazi. Begitu juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalail Al-Nubuwah. Kitab ni sangat terkenal. Begitu juga sumber yang keenam iaitu Al-Waqidi dalam Al-Maghazi. Jadi ada 6 sumber yang kita akan bahas pada malam ni secara maknanya secara sedikit sederhana dalam. Taklah dalam sangat. Sedikit sederhana dalam supaya untuk kita faham sebab apa para ulama kritik riwayat-riwayat tersebut. Baik. Jadi yang pertama, kita tengok sumber yang pertama. Sumber pertama, tuan-tuan, kisah ni terdapat dalam Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya. Musnad seperti mana yang kita tahu, musnad ni bermaksud hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, iaitu berkaitan dengan susunan nama-nama para sahabat. Maknanya kalau orang nak cari sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis Nabi, mereka akan melihat dalam kitab-kitab musnad. Kita buka kitab musnad, kita akan tengok riwayat Abu Bakar, riwayat Aisyah, riwayat Osman, riwayat Ali. Jadi Imam Ahmad sengaja untuk mengklasifikasikan periwayatan hadis itu menurut nama-nama para sahabat. Musnad. Baik. Dalam Musnad Imam Ahmad melalui daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an berkata, kami melihat perut Hamzah telah dirobek, hindun dan telah mengambil hati beliau dan cuba memakannya namun tidak dapat. Dalam cerita ni, ya,
Ibn Mas'ud dia tengok Sayyidina Hamzah ni dirobek dada dia. Badan ini pecah. Badan dia pecah, teruk badan Sayyidina Hamzah. Hindun dia ambil hati tapi dia tak sempat makan. Ini dalam riwayat Musnad. Dan saya pendekkan ceritalah, cerita ni terlalu panjang. Cuma saya nak cerita bahawa kesimpulannya macam tu, maknanya tubuh badan Sayyidina Hamzah tu teruk, dibelah dan sebagainya. Hindun nak ambil hati dia nak makan tapi tak sempat. Kemudian dipendekkan cerita tentang tengok riwayat yang terakhir tu, iaitu perkara ini berulang-ulang kali sehingga Nabi mengerjakan solat jenazah kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu sebanyak 70 kali. Yang ni pun akan dipertikaikan. Maknanya betul ataupun tidak, Nabi SAW solat jenazah kepada Sayyidina Hamzah ni hampir 70 kali. Dia banyaknya. Kan? Jadi yang ni pun kita akan tengok, kita akan bahas. Baik, buka surat 116. Keterangan dan perbahasan mengenai riwayat. Ini kita nak munaqashah. Pertama tuan-tuan, kedudukan Ata' bin Sa'ib dipertikaikan. Ya. Ata' bin, sekejap saya tengok dalam perbahasan yang lain. Nah, Ata' bin Sa'ib nama dia. Ata' bin Sa'ib dipertikaikan. Makna dalam sanad Musnad Imam Ahmad tu ada seorang perawi namanya Ata' bin Sa'ib, dia bermasalah. Ya, apakah pandangan ulama terhadap Ata' bin Sa'ib yang lahir 136 Hijrah, ramai ulama termasuk Imam Ahmad memberikan pujian terhadap beliau. Pendek kata, beliau ialah seorang ulama yang terpuji dan diiktiraf. Namun terdapat dua perkara yang menimbul keraguan ulama tentangnya. Maknanya tuan-tuan sekalian, Ata' bin Sa'ib ni dia thiqah tetapi ada masalah. Ada masalah. Tuan-tuan sekalian. Ata' bin Sa'ib. Baik. Yang pertama, apa masalah Ata' bin Sa'ib ni? Yang pertama, beliau dikatakan sudah banyak terlupa di saat akhir kehidupannya sehingga suka dikenali pasti beliau pada peringkat muda dengan peringkat tua. Maknanya dia ada masalah dhabit, ingatan. Ya, dalam istilah lain disebut sebagai walam yatamayyizu hadithuhu qabl ikhtilaut min hadithuhu ba'dahu. Boleh lihat dalam At-Tamhid jilid yang ke-7. Ini rujukan kita. Ya, para ulama membahaskan tentang riwayatnya ikhtilaut, bercampur antara yang betul dan yang tak betul. Jadi dan sehingga kan para ulama tak boleh nak membedakan di antara mana satu riwayat yang waktu dia muda dan waktu dia tua. Ni yang kata Ata' bin Sa'ib ni. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, taraf periwayatan Hammad daripada beliau. Maknanya para ulama mengkritik kalaulah sanad itu datang daripada Hammad dan terus kepada Ata' bin Sa'ib, sanad itu bermasalah. Sanad itu dipertikaikan. Ya, siapa yang pertikaikan? Yahya bin Sa'id berkata, aku tidak pernah mendengar seorang memberi komentar terhadap periwayatan lama Ata' bin Sa'ib, periwayatan Sufyan dan Syu'bah daripadanya sahih melainkan dua hadis saja. Dua hadis sahaja. Yang lain yang main daripada jalan Hammad dan Ata' bin Sa'ib bermasalah. Kata para ulama. Yahya bin Ma'in ni ulama hadis. Dia memberi komentar Laith bin Abi Sulaim dhaif sebagaimana Ata' bin Sa'ib, dan semua orang yang mengambil riwayat daripada beliau ada kekeliruan kecuali Syu'bah dan Sufyan. Jadi maknanya Yahya ibn Ma'in, yakni Ibn Ma'in mengkritik riwayat Ata' bin Sa'ib. Ini di antara komentar di kalangan para ulama. Okey. Kemudian begitu juga Ibn Adi mengatakan bahawa ikhtilat, bercampur antara hadis yang kuat dan hadis yang lemah pada akhir usia. Maknanya pada akhir usianya bercampur antara riwayat yang sahih dan riwayat yang tidak sahih. Kata siapa? Ibn Adi. Ibn Adi pun di antara tokoh ulama. Tuan sekalian. Sebab tu kita tegaskan di sini bahawa adakah semua perawi yang saleh, yang saleh, yang baik itu perangainya mesti diterima hadis periwayatannya. Macam hari ni masyarakat kita, ada ustaz-ustaz kita ni, anak murid dia sanjung tok guru dia, ustaz ni tak pernah tinggal solat duha, ustaz ni tak pernah tinggal solat tahajud daripada kecil lagi, takkan dia nak cakap bohong dengan kita kot. Nampak tuan-tuan, ni berlaku dalam masyarakat kita ni. Sengaja saya bawakan poin ini supaya
saya nak tanam ataupun kita nak bawa perbincangan, nak tarik masyarakat supaya faham bahawa ya, apabila kamu mensandarkan hal itu kepada Nabi SAW, bukan lagi kita mempertikaikan tentang kamu itu baik ataupun tidak. Tetapi keaslian, authenticity, apa yang kamu cakap itu. Karena hal ini pernah disebut oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dia pernah menyebut bahawa ma ra'aitu salihin fi syai'i akadzabtu minhum fil hadis. Kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dia mengatakan bahawa ma ra'aitu salihin, aku tidak melihat para orang-orang soleh. Orang soleh. Ni orang soleh ni. Kadang-kadang orang soleh ni amboi kita angkat maknanya apa dia, ialah orang soleh tapi belum tentu dia alim. Ya, kita nak cari orang soleh yang alim. Mana soleh? Soleh di sisi Tuhan. Ya, tetapi janganlah kita mengangkat orang yang maknanya kita tanya dia dalam semua hal seolah-olah dia tahu dalam segala hal. Tak boleh. Ya, orang soleh kita kata dia soleh. Tapi kalau apa yang dicakap itu belum tentu kita dapat pastikan betul ataupun tidak. Kerana kata Sa'id Qattan, ya, aku tidak melihat orang-orang soleh dalam satu perkara ada yang lebih dusta daripada mereka berbanding mereka dalam hadis. Maknanya Sa'id Qattan kata, cakap Menalin memang elok, memang betul, dia tak cakap bohong. Tapi dalam bab hadis masalah. Dia buat main riwayat yang maudhu', dia buat main riwayat yang bermasalah, walaupun dia soleh. Begitu juga ucapan Imam Muslim. Imam Muslim kata apa? Yajri al-kadhibu 'ala lisanihim wa lam ya'tamiduna al-kadhib wa qala ya atamanna ar-rujul 'ala al-ma'i 'ala 100,000 wala attum 'ala al-hadis. Ini siapa kata? Imam Muslim. Apabila mengupas ataupun mengulas pendapat Yahya bin Sa'id Al-Qattan tadi, Imam Muslim dia syarah lagi ucapan Sa'id bin Qattan, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dia kata apa? Penustaan berlaku pada lidah mereka. Siapa? Lidah orang-orang saleh. Walaupun dia soleh, walaupun dia baik, tetapi ucapannya belum tentu betul. Sedangkan mereka tidak sengaja melakukannya. Dan beliau juga pernah berkata, aku boleh percaya kepada seorang lelaki untuk 100,000 benda-benda yang berkaitan dengan wang ringgit dan sebagainya. Namun aku tak percaya dalam bab hadis. Bab duit aku percaya, mungkin dah dia jujur, mungkin dia orang soleh, dia tak curi, dia tak bohong dia orang. Tapi dalam bab hadis, yang tu aku tak nak percaya dia. Kerana ini disiplin. Ini memerlukan ketajaman, ketelitian dan kedalaman. Ya, apabila untuk kita ni memahami dalam satu hadis. Sebab tu waqala Abu Zinad, dia pernah kata adraku bil Madinah mi'atul kulluhum ma'mun ma yuqadhu anhum al hadis yuqala laisa min ahli. Kata Abu Zanad, kata Abu Az-Zanad, dia berkata bahawa aku sempat berjumpa di Madinah ini 100 orang yang memang boleh dipercayai. Mana orang soleh, 100 orang-orang baik dia jumpa Abu Zanad. Namun tak boleh dipercayai hadis daripada mereka. Ini kerana mereka bukanlah ahlinya, laisa min ahlihi, kerana mereka bukan ahli ilmu ataupun ahli hadis. Sebab tu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tengoklah masyarakat kita pada hari ini, nampak dia ni tak mayang tahajud tak pernah tinggal, selawat tak pernah nak tinggal. Ya, sedekah kita tengok dia rajin sedekah dan sebagainya. Kita angkat dia tu macam Tok Wali. Ataupun kita angkat dia tu macam melebihi ahli daripada ilmu dia. Jadi jangan, kita sederhana dalam mengangkat orang. Ya, kita menonjolkan alim ulama supaya al-ulama warasatul anbiya. Ulama lah yang urus para nabi. Baik, kita tengok tuan-tuan. Ibn Adi dia mengatakan bahawa ikhtilat. Ikhtilat maknanya bercampur. Sampai tak tahu dah mana satu riwayat yang sahih dan mana satu riwayat yang tidak sahih. Baik. Kemudian Ibn Kathir mengatakan bahawa mengkritik sumber direkodkan oleh Imam Ahmad. Menurut beliau, Ahmad berseorangan dalam meriwayatkan terdapat seorang perawi daif iaitu Atha bin Sa'id. Maknanya Ibn Kathir pun kritik. Ya, Al-Hafiz Ibn Kathir mengkritik kerana dia tafarrudan, dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini. Nah, baik, habis tuan-tuan. Kemudian kita tengok yang seterusnya iaitu Hammad bin Salamah meriwayatkan hadis pada peringkat awal. Antara ulama yang berpandangan demikian ialah Yahya bin Ma'in, ya, Abu Daud, Ya'qub bin Sufyan, At-Tahawi, Al-Hafiz Ibn Hajar. Sebagai contoh, Al-Hafiz berkata, beliau meriwayatkan daripada Atha sebelum dan selepas ikhtilat, namun lebih tepat dikatakan beliau mendengar sebelum ikhtilat. Ini ada perbincangan berkaitan dengan Hammad bin Salamah ni. Hammad bin Salamah. Ada juga mengatakan bahawa dia melakukan ikhtilat, bercampur,
sukar untuk dikenal pasti hadis mana diterima atau ditolak. Antara ulama yang berpandangan begini ialah Yahya Al-Qattan ataupun Al-Uqaili ataupun Darul Qutni. Darul Qutni kata Muhammad Salamah pun melakukan ikhtilat, bercampur antara periwayatan yang sahih dan periwayatan yang tidak sahih. Jadi ni baru kita bincang satu sumber ni dalam Musnad Imam Ahmad. Baik, yang kedua. Ada juga masalah juga dalam Musnad Imam Ahmad ni, ada seorang perawi juga. Ya, nama dia apa? Nama dia ialah Sya'bi. Saya tengok dalam kajian ini, wa Sya'bi lam yusma' min Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kama qala Abu Hatim wa Darul Qutni unzur at-tahdhib. Para ulama mengatakan bahawa Sya'bi daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an dipertikaikan. Makna Sya'bi sendiri dipertikaikan. Mereka mengatakan bahawa lam yusma', ya, Sya'bi tak ada mana kata tak ada ciri-ciri ataupun tak ada benda yang menggambarkan bahawa Sya'bi ni dia mendengar hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud. Tak ada pun ciri-ciri begitu. Ya, dari sudut masanya, dari sudut tempohnya, dari sudut tempatnya, tak ada ciri-ciri yang membuktikan bahawa Sya'bi mendengar hadis ni daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Kita tengok Abu Hatim Ar-Razi kata apa? Saya mendengar bapa saya berkata Sya'bi tidak pernah mendengar daripada Abdullah bin Mas'ud. Nampak? Maknanya lam yusma'. Dia tak dengar macam mana diriwayatkan hadis ni. Sebab tu kajian ini sangat penting, ya, berkaitan dengan ilmu al-jarhu wa ta'dil. Ini ada satu ilmu khas tuan untuk kita bincang. Berkaitan dengan al-ilmu al-jarhu wa ta'dil. Tuan-tuan, ilmu jarhu wa ta'dil ini tuan-tuan sangat penting dalam ilmu hadis. Wa ilmu alladhi yubhathu fi ahwalil ruwah min haitsul qubul riwayatuhum aw radduha. Ini ilmu jarh ta'dil. Ya, ilmu yang membincangkan tentang keadaan perawi, sama ada diterima ataupun ditolak periwayatannya. Ni ilmu al-jarh wa ta'dil. Ini penting. Ini nak kena mengaji tuan-tuan. Baik. Maksudnya lam yusma'. Darul Qutni kata apa? Beliau tak pernah mendengar. Darul Qutni pun kata dia tak dengar. Lam yusma'. Ya, tak pernah dengar daripada Allah bin Mas'ud. Macam mana? Bahkan walaupun pernah melihatnya sekali. Begitu. Al-Hakim, Abu Abdullah Al-Hakim berkata sesungguhnya Sya'bi tidak pernah mendengar daripada Aisyah dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Aisyah pun dia tak pernah dengar, Abdullah bin Mas'ud pun dia tak pernah dengar. Macam mana dia riwayatkan hadis ni? Nampak? Ini pertikaian. Nampak tu? Perbincangan di kalangan para ulama. Baik. Kemudian habis. Maknanya ada masalah dengan sanad ni. Kita tengok lagi dari sudut matannya. Kalau kita tengok perbincangan dari sudut matan, Nabi SAW mengajarkan solat sebanyak 70 kali kat Sayyidina Hamzah. Betul ke? Betul ke? Sanad matan ni, perbincangan ni. Baik, jawapannya. Jika menurut riwayat Ibnu Ishaq direkodkan Ibn Kathir, Nabi SAW mengerjakan solat jenazah 70 rakaat buat bapa saudara. Ibn Kathir berkata kisah ni gharib dan sanadnya lemah. Gharib dan sanadnya lemah. Kata siapa ni? Ibn Kathir. Jadi tak boleh nak pakai cerita ni. Ya, Ibn Kathir mendakwa riwayat direkodkan oleh Al-Bukhari lebih tepat dalam meriwayatkan kisah ni. Maknanya Ibn Kathir dia bukmai syawahid ataupun dia melakukan proses al-i'tibar. Dia ambil hadis riwayat Al-Bukhari, hadis ni lebih sahih berbanding dengan riwayat Imam Musnad. Kisah pasal apa? Ya, ketika mana Nabi SAW habis perang Badar, habis perang Uhud, Nabi mengumpulkan 2 orang lelaki terbunuh dalam perang Uhud dalam satu pakaian. Maknanya dalam satu kain kapan tu, dalam satu pakaian tu Nabi campur 2 orang, ya, yang gugur syahid. Kemudian Nabi bertanya siapa yang paling dekat dengan Quran. Kisah ni juga dalam kitab Rahiqul Maktum Mubarakfuri. Siapa yang paling dekat dengan Quran? Maknanya siapa yang paling banyak menghafaz Al-Quran. Siapa yang paling banyak menghafaz dan membaca Al-Quran? Nabi tanya di antara 2 ni. Maka para sahabat menunjuk kepada baginda Nabi. Apabila sahabat menunjukkan kepada Nabi, baginda pun masukkan jenazah tersebut. Masuk ke dalam lihat. Dan kata Nabi, aku bersaksi kepada mereka pada hari kiamat. Nabi SAW memerintah agar mereka ditanam dengan darah mereka tidak disolatkan dan mereka tidak dimandikan. Riwayat ni lebih sahih berbanding dengan Musnad Imam Ahmad. Maknanya, tuan-tuan sekalian, tak ada riwayat sampai Nabi ini semayang jenazah sahabat sampai 70 kali. Tak ada. Tak ada. Riwayat tu laisa sahih. Itu sumber yang pertama. Baik, kita tengok sumber yang kedua. Maknanya sumber pertama kita dah kena pangkah dah. Tak boleh dah. Baik, sumber yang kedua. Kita tengok. Riwayat Ibnu Ishaq dalam Sirah An-Nabawiyah. Dan Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Baik.
meriwayatkan kisah ini seperti di bawah. Tuan-tuan, saya riwayat ini panjang, cuma saya cerita secara umum. Hindun bin Utbah, dia dilaporkan dia mencincang jenazah para sahabat Nabi SAW, dan mereka memotong hidung-hidung dan juga telinga-telinga sahabat Nabi, termasuklah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Siapa buat kerja ni? Hindun bin Utbah. Betul ke tak cerita ni? Baik, kita tengok tuan-tuan. Sehingga kan dikatakan bahawa dia memakan hati Sayyidina Hamzah. Cerita ni ada dalam riwayat Ibnu Ishaq. Jadi riwayat ni agak ekstrim sikit. Hak Musnad dulu tak ada ekstrim sangat. Sampai Hindun dia popok ni semua kan. Yang ni, riwayat ni agak ekstrim. Yang dinukilkan oleh Ibnu Ishaq dalam Siratun Nabawiyah. Baik, kita bincang riwayat ni. Pertama, Ibn Kathir meriwayatkan peristiwa ini bersumberkan Ibnu Ishaq. Maknanya, Ibnu Kathir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dia ambil cerita ni daripada Ibnu Ishaq. Maknanya, Ibnu Ishaq perlu untuk kita teliti kembali. Bagaimana keadaannya? Saleh bin Kaisan. Ya, Saleh bin Kaisan ialah seorang ulama terkemuka dan diiktiraf, namun beliau lahir sekitar tahun 70 Hijrah dan meninggal dunia tahun 140 Hijrah. Ini bermakna beliau tidak menyaksikan peristiwa itu dan matanya sendiri. Riwayat ini dinamakan munqati' ataupun terputus sanadnya. Sanad ni munqati', fahadha isnadu dha'ifun munqati' wa fi mutnahu min yastankiru. Sanad ni terputus, ya, sanad ini munqati', terputus. Tuan-tuan sekalian, apa maksud hadis munqati'? Apa maksud hadis munqati'? Kalau kita rujuk dalam manzumah al-Baiquniyah, ya, wa kullu ma lam yattasil bihalin isnaduhu munqati' aw sali. Yang bermaksud, dan setiap hadis yang tidak bersambung keadaannya, sanadnya dinamakan munqati'. Mana sanadnya terputus. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi masalah, jadi bermasalah sanad daripada Ibnu Ishaq ni. Sanad daripada Ibnu Ishaq. Baik, kemudian. Okey. Mengikut Maulana Asri Yusof. Rupanya Ustaz Zulkhairi ni mengikuti rapat tulisan-tulisan Maulana Asri Yusof. Dia mengikuti rapat, lalu dia bermasuk kritikan Maulana Asri dalam bukunya. Baik, kita tengok. Mengikut Maulana Asri Yusof, sebenarnya Saleh bin Kaisan tidak pun meriwayatkan kisah ini. Ibnu Ishaq sahaja yang mengaitkan dengan Saleh. Selain daripada Ibnu Ishaq, tidak ada sesiapa pun mengambil cerita ini baik daripada Saleh bin Kaisan atau orang lain sepanjang pengetahuan sejarah. Itu dia. Menurut Maulana Asri, dia buat kajian. Ini orang panggil apa? Critical thinking. Dia kritis, tuan-tuan. Maulana Asri dia kritis. Siapa yang ada kerja lepas ni, kan? Siapa yang ada peluang untuk mengkaji pemikiran, ya, ilmu mengkritik matan dan sanad, ya, melalui Maulana Asri Yusof, orang boleh buat kajian PhD kot. Tajuk dia mungkin manhaj mengkritik ataupun manhaj kritikan hadis, satu kajian terhadap Maulana Asri Yusof. Boleh? Cuba kaji tengok macam mana. Dia buat satu kritikan, dia mengatakan bahawa tak ada pun ilmuwan sepanjang pengetahuan sejarah Islam, tidak ada pun orang yang mengambil kisah ini merujuk kepada Saleh bin Kaisan. Tak ada pun. Ibnu Ishaq saja yang buat macam ni. Tidak ada yang meriwayatkan cerita ini daripada selain Salamah bin Abrashi. Kemudian tidak ada seorang pun meriwayatkan daripada Salamah bin Abrashi selain Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Seterusnya, tidak ada seorang pun meriwayatkan daripada Muhammad bin Humaid Ar-Razi selain daripada Jabir At-Tabari. Malah beliau turut mengatakan kisah ini sebetulnya tidak diketahui oleh sesiapa pun sebelum tahun 70 Hijrah. Maknanya Maulana Asri dia kaji, tuan-tuan. Dia kaji maklumat ni. Cerita pasal Hindun dia popok, dia tarik, dia hancur hati Sayyidina Hamzah ni. Cerita ni waktu 70 Hijrah ke bawah tu, tak ada pun orang cerita benda tu. Kalau tidak, tuan-tuan sekalian, bercerambah dia ada dalam kitab-kitab, ya, sunnah kita. Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah dan sebagainya. Ya, tapi tidak ada. Hanya pun ada dalam musnad, tu pun dikritik perawinya. Jadi 70 Hijrah ke bawah tak ada pun cerita macam ni. Tuan-tuan sekalian, ini cerita benda besar. Kenapa tidak ada dalam kitab-kitab sumber utama dalam Kitabus Sunnah? Tuan-tuan sekalian. Jadi
masalah. Jadi riwayat ni ya bermasalah. Baik. Kata ulama juga dalam At-Tahdzib, unzur At-Tahdzib wa hadha isnadul mursal la yasah. Kata para ulama, rijal mengatakan bahawa sanad ni mursal, terputus, la yasah, dan tidak sahih. Jadi kita kena pangkah dah sumber yang kedua. Sumber kedua tidak sahih. Tuan-tuan. Baik. Sumber yang ketiga. Kita pergi sumber yang ketiga. Sumber yang ketiga tuan-tuan, cerita ini terdapat dalam kitab Dalail An-Nubuwah. Dalail An-Nubuwah oleh Al-Imam Al-Baihaqi yang wafat sekitar 458 Hijrah. Dan beliau meriwayatkan daripada Urwah bin Zubair menyebutkan tentang kisah Perang Uhud. Ya, cerita yang sama juga. Saya pendekkan, iaitu berkaitan dengan Sayyidina, berkaitan dengan Hindun, dia belah dada Sayyidina Hamzah, kemudian dia ambil hati dan apa dia pecahkan hati Sayyidina Hamzah. Baik, kita tengok, kita bahas sumber yang ketiga ni dalam Dalail An-Nubuwah. Kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Lahi'ah. Meskipun terdapat sebagian ulama mengiktiraf kedudukan beliau dalam periwayatan satu maklumat, namun periwayatannya dianggap bermasalah dan meragukan. Jadi dalam Dalail An-Nubuwah, kisah ni ada seorang perawi nama dia Ibn Lahi'ah. Ibn Lahi'ah. Apa nama penuhnya? Nama penuhnya ialah Abdullah bin Lahi'ah bin Uqbah, ya, Al-Hadrami Al-Qafiqi, ya, dan beliau di antara qadhi besar di Mesir. Dan gelaran beliau digelar sebagai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Kunyah disebut sebagai Abu Abdurrahman ataupun Abu Abdullah. Ini dua nama. Nama yang terkenal lah. Nama yang orang selalu duk panggil Abu Lahi'ah ni. Abu Lahi'ah. Baik. Dan dia lahir di mana? Di Hadraul Maut. Hadraul Maut. Tuan-tuan sekalian. Dan dia di antara salah seorang qadhi di Mesir, dan dia wafat tahun 174 Hijrah. Baik. Okey, kita tengok. Ibn Hibban kata apa? Pertama, Ibn Hibban memberi komentar terhadap Ibn Lahi'ah. Beliau mengatakan bahawa Ibn Lahi'ah ni, tuan-tuan sekalian, ialah seorang qadhi, dan ni panjang, dan beliau merupakan seorang yang soleh namun banyak melakukan tadlis dengan menggugurkan nama orang-orang dhaif sebelum kitabnya terbakar. Maknanya sebelum dia berlaku kepada Ibn Lahi'ah ni, sebelum kitab dia terbakar, dia banyak skip nama-nama perawi yang dhaif, tuan-tuan sekalian, dalam sanadnya. Jadi ulama jarh wa ta'dil dapat detect hal ini, maka mereka menghukumkan beliau adalah di kalangan tadlis. Tadlis. Kemudian Ibn Hibban kata lagi, ulama-ulama kami berkata, sesiapa yang mendengar hadis daripada beliau sebelum kitab-kitab terbakar seperti Abi Abdullah, maklumat mereka sahih. Dan sesiapa yang mendengar hadis lepas kitab terbakar tidak berguna. Ibn Lahi'ah termasuk dalam kumpulan penulis hadis dan pengumpulan ilmu dan orang bermusafir untuk menuntut ilmu. Baik. Jadi Ibn Hibban dia kata apa? Ketika mana kita boleh ambil riwayatnya sebelum kitabnya terbakar, ya, dan lepas kitabnya terbakar, dia punya hadis-hadisnya cukup teruk. Jadi ini di antara komentar Ibn Hibban. Baik, kemudian okey, kita tengok komentar yang kedua. Oleh seorang ulama nama dia Ibn Adi Al-Jurjani. Ibn Adi dalam Al-Kamil Al-Du'afa fi Ar-Rijal. Tuan-tuan, bila selalu kita duk sebut nama-nama kitab ni, tuan-tuan, kita tuan-tuan bagi ingatlah nama-nama ni, kitab-kitab penting ni seperti Mizan Al-I'tidal, seperti Al-Kamil Al-Du'afa, seperti Al-Majruhin Ibn Hibban, dan kitab-kitab yang lain, At-Tamhid, At-Tahdzib dan sebagainya. Ini kitab-kitab rijal. Sebab dalam buku yang kita nak bincang ni, tuan-tuan, dia sering diulangi kitab-kitab itu. Kenapa? Kerana ini kitab mengumpulkan perawi-perawi.
Dan kitab itu mengumpulkan komentar-komentar ulama nuqat ataupun ulama ajar wa ta'dil terhadap perawi tersebut. Jadi tuan-tuan sekalian, bila dah kita belajar ilmu hadis ni kan, hafailah 1-2 buah kitab kan. Kalau lagi cantik tuan-tuan belilah kan. Bila pegang kitab tu baru kita seronok kan. Tapi hari ni mungkin kita tak beli, mungkin kita tengok dekat Maktabah Syamilah ataupun dekat Maktabah Al-Waqfiyah ataupun dalam kitab Maktabah An-Nur dan sebagainya yang boleh menjimatkan kita punya duit dan sebagainya lah kan. Okey, tak apa. Okey, kemudian dalam Ibn Ali mengatakan bahawa antara maklumat yang diperolehi daripada kitab beliau diringkaskan seperti berikut. Baik, pertama, Yahya Osman bin Sa'id bertanya kepada Yahya bin Ma'in bagaimana kedudukan hadis Ibn Abi Lahi'ah ya yang meriwayatkan daripada Abu Zubair daripada Jabir radhiyallahu an. Beliau menjawab, Ibn Lahi'ah seorang yang dhaif. Siapa kata? Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in seorang ulama hadis. Tabi'in thiqah. Nah, dia kata Ibn Lahi'ah ni dhaif. Kemudian Ibn Abbas daripada Yahya, hadis Ibn Lahi'ah ni laisa bihujjah, tidak boleh membawa hujjah. Dan kita tengok Az-Zahabi dalam Mizan al-I'tidal mengatakan bahawa ya, di dalam Mizan al-I'tidal mengatakan bahawa iaitu Imam Ibn Al-Madini melaporkan bahawa Ibn Al-Mahdi mengatakan bahawa saya tidak mengambil sesuatu pun daripada Ibn Lahi'ah. Ini siapa kata ni? Ibn Al-Madini. Antara ungkapan dia lah. Dia kata saya tak ambil langsung hadis daripada dia. Jadi bermasalah Ibn Lahi'ah ni, bermasalah dari sudut periwayatannya. Habib Ma'in pun kata beliau dhaif. Ya, beliau seorang yang dhaif sebelum dan selepas kitab-kitab yang terbakar. Yahya bin Ma'in dia buah terus, dia kata dua-dua tak betul. Sebelum kitab dia terbakar dan selepas kitab terbakar, dua-dua Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in dia antara seorang tokoh ulama hadis tabi'in yang agak ketat dalam periwayatan. Jadi kalau dia kata tak ambil itu maknanya memang dia tegas. Yahya bin Ma'in. An-Nasa'i mengatakan bahawa beliau dhaif. Al-Imam An-Nasa'i mengatakan beliau dhaif. Abu Zur'ah, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan bahawa keadaan beliau tidak tetap namun boleh ditulis hadis daripada beliau dengan tujuan i'tibar. Dalam ikhtibar. Ikhtibar ke i'tibar yang ditulis sini. Jadi ya, Al-Jawzajani rahimallahu taala berkata tiada cahaya pada percakapannya, tidak boleh menggunakan periwayatan daripada beliau sebagai hujah. Tak boleh ambil ucapan yang tak boleh buat hujah. Jadi tuan-tuan, ini sedikit ni, tapi saya melihat kepada nukilan-nukilan yang lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal sendiri mengatakan hadithu laisa bihujjah. Imam Ahmad kata laisa bihujjah. Imam Nasa'i kata dhaif laisa bithiqah. Ya, Yaqub Al-Jurjani kata la yuqafu ala hadithu wa la yanbaghi an yahtaju bihi. Dia maknanya dia tidak kita tak perlu ambil daripada dia. Ibn Hajar Asqalani, tuan-tuan, saya dalam banyak-banyak saya kalau banyak sangat ungkapan-ungkapan ulama Jawa Ta'dil, saya di antara tokoh-tokoh yang saya akan tengok ya, iaitu dua ni. Pertama Ibn Hajar dan Imam Az-Zahabi. Dua tokoh ni mesti saya akan tengok apa ucapan mereka. Tuan-tuan tengok Imam Ibn Hajar kata apa? Suduq. Dia benar tapi khalat ba'da ikhtirab kitabuhu. Tapi bila kitab dia dah terbakar, kitab dia dah hilang, dia dah jadi berceramuk. Dia dah jadi khalat, ikhtilaf, maknanya bercampur periwayatan dia. Kalau kita tengok Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi kata al-amalu ala tad'if hadithuhu. Imam Az-Zahabi kata dhaif. Jadi kita buat kesimpulan bahawa riwayat yang ketiga, sumber yang ketiga ini iaitu Ibn Lahi'ah, beliau adalah dhaif, tidak boleh ambil daripada periwayatan ni. Satu lagi sumber yang ketiga kita kena pangkah. Jadi tuan-tuan, bila kita belajar ilmu hadis ni, kita dah kenal nama-nama ni. Nama-nama perawi-perawi yang meriwayatkan hadis Nabi. Jadi tuan-tuan, lepas ni kalau tuan-tuan jumpa sanad-sanad yang ke depan ni, dia datang lagi sekali lagi nama seperti Ibn Lahi'ah ni, tuan-tuan dah tahu dah. Ya, ulama-ulama nuqat memberi komentar. Tak payah kita ulang 2-3 kali. Ataupun ya, ustaz-ustaz yang dah terjun dan dah bermain dengan hal-hal seperti ini, bila orang kata Ibn Lahi'ah, aku tahu dah.
Ibn Hajar kata apa, Az-Zahabi kata apa. Sebab bukan sikit Ibn La'iyah meriwayatkan hadis, tuan-tuan, banyak. Jadi tuan-tuan sekalian, kita hafal bagaimana pengujian ulama, jadi kita orang kata apa dalam istilah lain, kerja kita jadi mudah. Sekejap tuan-tuan, bateri saya nak habis. Sekejap tuan-tuan, saya nak sambung bateri sekejap. Okey. Habis dah sumber yang ketiga. Kita tengok sumber yang keempat, tuan-tuan. Okey. Banyak lagi noh. Kejap. Sumber keempat. Okey, saya ringkaskan kot noh. Sumber keempat ni, saya nak bagi habis juga cerita ni. Okey, sumber keempat berkaitan dengan Al-Waqidi. Saya ringkaskan, Al-Waqidi dikritik. Ya, mereka mengatakan bahawa Al-Waqidi seorang yang bermasalah. Ya, dalam Al-Maghazi. Ya, Al-Waqidi kalau kita tengok dalam kitab Syiar I'lamun Nubala, وقد تقرر أن الواقدي ضعيف يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ يا ونورد آثاره من غير احتجاج أما في الفرائض فلا ينبغي أن يذكر. Jadi Al-Zahabi dalam kitab Syiar I'lamun Nubala apabila memberi komentar terhadap Al-Waqidi ni, muka surat 125 ni, ya, dalam riwayat Al-Waqidi ni, sumber yang keempat ni kita tak boleh terima periwayatan dia, apatah lagi dalam bab hukum hakam dan juga akidah. Tapi dalam bab Maghazi kita boleh lagi melihat kisah-kisah cerita tentang dia. Ini siapa kata? Az-Zahabi kata. Kalau nak kritik, jangan kritik saya, kritik Az-Zahabi. Az-Zahabi kata begitu. Bab yahtaju ilaihi fi ghazawat wa tarikh. Maknanya bukannya bila kata dia bawa cerita tentang perang dan juga sirah kita ambil terus, tak boleh saja kita tengok, tapi perlu penelitian kembali. Kita kena faham ayat tu. Boleh tengok yahtaju bihi, tapi kena tengok lagi, kena cek lagi. Sebab Al-Waqidi ni banyak sangat kritikan-kritikan terhadapnya. Seperti Al-Bukhari. Ya, Bukhari sampai berdiam diri. Sakatu anhu. Kalau kita belajar ilmu jarh wa ta'dil, bila Imam Bukhari ni diam Imam Bukhari itu bermaksud laisa bihajah. Imam Bukhari tolak. Imam Bukhari tolak. Bila Imam Bukhari diam. Imam Muslim kata hadis matruk. Waqidi matruk. Laisa siqah kata Nasa'i. Yahya bin Ma'in kata tidak ada apa-apa dekat dia ni. Yahya bin Ma'in. Ibn Ahmad kata Al-Waqidi kadzab. Imam Ahmad kata pendusta tu. Jadi habis. Jadi kita simpulkan bahawa riwayat yang keempat pun Al-Waqidi bermasalah. Jadi sumber ni semua tidak ada sumber yang sahih. Baik, apa kata ulama mengenai kisah ni? Kita tengok Maulana Asri kata apa? Yang pertama, dia timbulkan persoalan. Ni penting tuan-tuan, critical thinking ni. Sebab tu anak-anak kita ni, bila mana mereka ni belajar tuan-tuan, bukannya hafal saja, lepas tu bila masuk periksa, muntah semua maklumat dekat Dewan Periksa. Bukan macam tu. Cikgu ke siapa ke, bila dia ajar anak murid dia, ajar dia kaedah kemahiran berfikir. Maulana Asri sekira bahawa dia ada kemahiran berfikir ini. Ya, kemahiran berfikir ini. Dia critical thinking. Critical. Dia timbulkan persoalan. Kenapa hanya Hindu disebutkan oleh Ibn Ishaq? Dia kata. Sebab tu Ibn Asri agak tegas dengan Ibn Ishaq. Sehingga sepaham saya, Ibn Asri menolak riwayat Ibn Ishaq langsung. Tapi saya sudah bahas pada ni, ada sedikit khilaf tentang Ibn Ishaq. Ala kulli hal, ini pendekatan ilmuwan-ilmuwan, kita kena hormat. Ibn Asri kata, kenapa Hindun saja? Ibn Ishaq ambil. Sedangkan nama wanita lain langsung tidak disentuh. Banyak lagi wanita-wanita lain yang terlibat dalam peperangan Uhud. Ummu Hakim bin Al-Harith Al-Hisham. Ya, Barsakh, yakni isteri kepada Sufyan bin Umayyah. Ya, Barrah binti Mas'ud. Ya, ibu kepada Abdullah bin Safwan. Buraithah bin Munabbih, isteri kepada Amr bin Al-As. Ya, Sulafah bin Sa'ad ataupun Khunnas binti Malik.
Amrah binti Alqamah dan lain lagi. Kenapa tak ditonjolkan nama-nama wanita ini dalam peperangan Uhud? Kenapa seorang saja Hindun? Ini pertanyaan Maulana Asri terhadap nukilan riwayat daripada Ibn Ishaq. Dalam kesibukan perang, Maulana Asri kata apa? Hinggap-binggap keduanya pasukan berperang. Bagaimana Ibnu Ishaq dia dapat mengetahui tentang Hindun, dapat makan hati Sayyidina Hamzah. Saya nasi tanya. Kenapa kalau kata hampa berpegang dengan riwayat Ibnu Ishaq? Macam mana dalam keadaan perang tu ada sahabat Nabi kau boleh tengok waktu Hindun tu pi popak ataupun pi tarik pecah hati Sayyidina Hamzah. Kita kata bahawa ada ustaz daripada musnad tadi kita kata dah lam yusma' perawi itu tak mendengar pun dan tak berjumpa pun dengan sahabat Nabi tersebut. Jadi soalan ni penting untuk membuka minda kita. Kemudian yang kedua, Maulana Asri turut tanya lagi. Beliau membandingkan kisah yang dinukilkan dalam kitab-kitab sejarah dalam Sahih Al-Bukhari. Kisah ni panjang lah tuan-tuan. Kisah ni panjang. Tuan-tuan tengok muka surat 130. Duduk sana. Sudah Fauzan bila sana. Abi dah kelas. Muka surat mana dia? 130. Tuan-tuan tengok ni. Maulana Asri datangkan satu riwayat yang lain. Iaitu Maulana mempertikaikan hubungan kait antara Wahsy radhiyallahu an dan dengan Hindun. Terdapat riwayat yang menunjukkan Hindun memberikan pelbagai hadiah kepada beliau, sedangkan menurut Sahih Bukhari, Wahsy radhiyallahu menceritakan beliau hanya mendapat hadiah kemerdekaan daripada tuannya. Maknanya boleh dipertikaikan dari sudut Wahsy ini dengan Hindun, dari sudut hubungan mereka tu. Dengan hubungan mereka. Baik. Okey. Jadi begitulah. Sayyidina Nasri dia kritik balik. Pilih sana. Baik, muka surat 131 terdapat riwayat lain berkaitan dengan kematian Hamzah bin Abdul Muttalib yang disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra, At-Tabarani dalam Mu'jam Kabir. Baik, maknanya ada pengarang kitab kita ni didatangkan satu riwayat yang lebih sahih. Dalam Sunan Kubra, iaitu cerita tentang Sayyidina siapa yang sesungguhnya Nabi SAW berkata kepada ketika perang Uhud, siapa yang melihat Sayyidina Hamzah? Kemudian sahabat Nabi kata, ya, aku melihat Sayyidina Hamzah. Nabi SAW bersabda, mari kita berangkat dan tunjuk kepada saya tempatnya. Nabi menuju ke sana melihat perut Sayyidina Hamzah dan telah dibelah dalam keadaan jasad dipotong-potong, dicincang. Lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, beliau telah diperlakukan sebegini rupa. Nabi tidak sanggup melihat keadaan Sayyidina Hamzah. Dan kemudian bersabda di hadapan jasad terkorban, saya menjadi saksi kepada kamu. Kapan ke mereka bersama darah mereka kerana tidak ada seorang pun yang tercedera semasa berjuang di jalan Allah. Tapi riwayat ini pun dipertikaikan. Dipertikaikan kerana terdapat seorang perawi namanya Khalid bin Makhlad Al-Fatwani. Pun dipertikaikan. Ibn Adi Muhammad mengatakan bahawa hadis ini mungkar. Saya minta maaf. Yang ketiga ni, ujahan yang ketiga untuk menjawab tentang kisah tu, dia datangkan satu kisah tentang dalam Sunan Kubra dan Mu'jam Kabir, cerita tentang keadaan jenazah Sayyidina Hamzah. Keadaan jenazah Sayyidina Hamzah, teruk lah apa semua, terbelah, teruk lah sebagainya. Dan riwayat ni pun masalah, riwayat ni perawi ni dinilai mungkar. Siapa? Khalid bin Makhlad. Sampai kata Ibn Adi. Jadi tak boleh pakai juga. Cerita pasal tentang keadaan Sayyidina Hamzah dia teruk sangatlah badan dia tu. Baik, yang keempat tu sekalian, okey, dalam keempat ni hujahannya menjawab berkaitan dengan keadaan Sayyidina Hamzah ni macam mana. Dalam riwayat Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Al-Janaiz. Dalam kitab Al-Janaiz, kisah tentang Sayyidina Hamzah dibunuh dan beliau lebih baik daripada saya. Kemudian kita dihidangkan dengan dunia dan atau katanya kami diberikan kenikmatan dunia. Kami khawatir kebaikan akan disegerakan kepada kami. Jadi, okey, hadis ni hadis yang panjang. Cuma Ibn Hajar memberi komentar, Sayyidina Hamzah turut dikapankan sebagaimana Mus'ab bin Umair. Tidak pula dinyatakan kematian Sayyidina Hamzah secara tragis dalam keadaan perut terbelah dan dicincang. Baik, jadi pengarang kitab kita ni, dia datangkan satu hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Hadis ni lebih sahih berbanding dengan riwayat-riwayat sebelum ni. Dan hadis ni menjawab persoalan berkaitan dengan keadaan
jasad Sayyidina Hamzah ketika mana dalam peperangan Uhud. Ya, taklah teruk seperti mana yang digambarkan dalam riwayat-riwayat seperti riwayat Al-Waqidi, seperti riwayat daripada Ibnu Ishaq, seperti riwayat daripada Musnad Ibn Hamad, Musnad Imam Hanbal dan selainnya. Jadi macam itulah apabila kita bertembung di antara hadis yang sahih atau maklumat yang lebih sahih dengan maklumat yang laisa sahih, maka kita perlu utamakan riwayat yang lebih sahih. Ha? Baik, kemudian yang kelima, muka surat 133 dikatakan apabila Nabi SAW melihat jenazah Hamzah dalam keadaan yang begitu menyedihkan, baginda bersumpah ingin membalas dendam. Namun Allah menurunkan ayat 126 dan 127 surah An-Nahl untuk meminta baginda SAW supaya bersabar. Jadi ada orang dia nak bagi sedap cerita dia. Dia kata, "Dak, tengoklah surah An-Nahl ayat 126." Bila kita cek tuan-tuan, surah An-Nahl ayat 126, A'udzubillahi minasyaitonirrahim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Dia berkata, "Dak, tengok surah An-Nahl ayat 126. Ayat tu cerita tentang bila Nabi SAW tengok keadaan Sayyidina Hamzah yang teruk, Nabi nak balas dendam, Allah suruh sabar." Tapi silap. Jangan kita kalut. Sebab tu apabila orang menyebut tentang satu nas Al-Quran, perlu melihat konteks ayat tersebut. Perlu melihat kepada asbabun nuzul. Kalau kita membuat carian ataupun membuat pembuktian yang lain, pembuktian dalam membuat carian maklumat yang lain, ya. Kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Kathir, ayat ni menceritakan kepada kita bahawa ayat ni menceritakan kepada kita bahawa ayat ni diturunkan di Mekah. Ayat ni diturunkan di Mekah, surah An-Nahl ayat 126 ni. Jadi macam mana kita nak kaitkan ayat ni merujuk kepada peperangan Uhud? Maknanya dah salah. Sebab tu dulu ni pernah bahas, saya pernah berbahas tentang, tuan-tuan bisa dengar isu tentang Qul huwallahu ahad. Kan? Qul huwallahu ahad tu dia merujuk kepada Muhammad. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad tu merujuk kepada sifat-sifat Allah. Bukannya merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang menafsirkan kepada Nabi Muhammad. Macam mana kita nak pastikan ayat tu merujuk kepada sifat Allah atau merujuk kepada Allah? Iaitu melihat kepada asbab nuzul. Jadi ada orang yang dia terlalu nak mengangkat Nabi SAW sehingga kan dia tafsir ayat Al-Quran mengikut kepahaman dia. Ini ta'wilalul ba'id, wallah. Dan saya pernah berbahas tuan-tuan sekalian dengan orang yang digelar profesor pun. Minta maaf saya sebut. Ada orang bergelar profesor pun, bahkan doktor di depannya pun menegak benang yang basah. Kita tanya, hang ambil tafsir daripada mana? Tafsir tu semua merujuk kepada sifat-sifat Allah. Bukannya sifat Nabi SAW atau merujuk kepada Nabi SAW. Sesaran bukan Nabi. Sesaran itu merujuk kepada Allah SWT. Yang ni sifat-sifat Allah. Begitu juga dalam surah An-Nahl ini. Ya, kata Imam Ibn Kathir dalam tafsir Quranil Azim, dia menyebut bahawa wahiyya makkiyah ila thalathan ayat min akhiriha nazalat bil Madinah ba'da al-Uhud. Baik. Surah An-Nahl ayat 126 ni, tuan-tuan sekalian, ayat ni cerita tentang perunannya ialah perunan di Makkiyah, ya, perunan waktu di Mekah, waktu Nabi di Mekah ayat ni turun. Surah An-Nahl ayat yang ketiga terakhir dalam surah An-Nahl, ayat tu barulah diturunkan ketika mana Nabi berada di Madinah selepas peperangan Uhud. Tu ayat yang ketiga terakhir, ya, dalam surah An-Nahl, dalam surah An-Nahl. Jadi tak betul kalau kita merujuk kepada hujahan yang kelima ini. Hujahan yang keenam, iaitu dalam Al-Maghazi turut mendhaifkan sanad kisah ini disebabkan perawi bernama Qais bin Salih Al-Muri. Jadi wallahu alam, saya kira takat tu dulu kesimpulan bagi cerita ini, ya, tidak lain dan tidak bukan kisah ni. Jangan kita membawa maklumat ini kepada para penceramah, para qissah, ya, para doa. Janganlah kita nak bagi orang sedih, nak bagi orang teriak, nak bagi orang ceritakan kepada agama dengan membawa sumber yang tidak betul. Tuan-tuan, biarlah kita bina agama kita ini dengan membina di atas kebenaran. Jangan kita bina agama kita ini di atas maklumat yang palsu.
Jangan membina di atas maklumat yang palsu, kerana Islam itu dibina dengan ilmu, dibina dengan kebenaran. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dengan wahyu yang pertama sendiri mengajar kepada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu merujuk kepada Islam ialah agama ilmu pengetahuan. Sebab tu wallahu alam, saya dekat tu dululah perkongsian dah 10:30. Saya buka kalau ada persoalan daripada tuan-tuan puan sekalian. Wallahu alam. Nanti kita akan masuk muka surat tajuk yang ke-9. Tajuk ke-9 berkaitan dengan usia Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Wallahu alam. Jadi ada soalan, tafadhal masykurah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya. Oh, saya nak tanya soalan. Ya, sila. Maaf Ustaz. Sabar, silakan. Nah, saya nak tanya istilah Ustaz. Ya. Istilah kan kitab-kitab baru ni kan dia ada istilah takhrij, lepas tu tahqiq dan taklid. Ustaz bagi istilah tu apa maksud Ustaz? Ya, kalau takhrij itu merujuk kepada dia mengeluarkan sumber-sumber. Bahkan sebahagian mengatakan bahawa dia mengeluarkan hukum-hukum hadis ataupun sanad dalam sesuatu kitab. Itu disebut sebagai takhrij. Takhrij maknanya dia mengeluarkan sumber datang daripada maklumat tersebut. Nota-nota kaki di bawah tu. Sebab tu kalau kita nak tengok kitab-kitab ataupun kalau kita nak beli kitab, kita tengok kitab yang telah ditakhrij. Tapi kita nak kena tengok juga takhrij ni siapa yang takhrij. Kalau takhrij yang mereka yang tidak teliti dalam sesuatu ilmu, maka bermasalah jugalah. Kita kena tengoklah siapa yang mentakhrijkan. Jadi takhrij tu merujuk kepada dia keluarkan maklumat itu datang daripada mana, sumber daripada mana, kitab daripada mana, dan hukum hadis itu bagaimana. Pertama, kalau tahqiq, dia mentahqiq kembali. Maknanya kalau maklumat dalam kitab tersebut ada masalah dan perlukan penjelasan, kemudian dia mentahqiq, dia tulis kat bawah tu. Maklumat tambahan di sisi dia tanpa mengubah maklumat asal. Sebab ada orang hari ni kan dia cenderung ke arah B. Kitab tu cenderung ke arah A. Dia cenderung ke arah B. Dia nak mentahqiq kitab tersebut, lalu dia buang kitab asal yang karangan yang cenderung ke arah A tadi ni, lalu dia mentahqiq, dia ubah tulisan asal, kemudian dia tahqiq kat bawah. Itu tidak amanah. Minta maaf saya sebut. Itu tidak amanah dengan ilmu. Kalau kamu nak mentahqiq, kamu tahqiq, kamu kekalkan maklumat asal, kekalkan bahasa yang asal, ya, kecenderungan penulis itu yang asal, lalu kamu tulis tahqiq ke bawah. Sebab tu dulu saya pernah pergi ke Mesir untuk beli kitab. Ya, saya beli kitab dulu tu, satu ni. Saya beli kitab, ada geng-geng dia berkata, "Hai, hang beli kitab apa ni? Kitab Wahabi ya?" La ilaha illallah. Kan? Kita baca je lah, apa masalahnya? Ilmu. Senang dia bubuh kita. Kita beli kitab mahal, dia bubuh kita lagu tu. Hang beli kitab Wahabi ya? La ilaha illallah. Satu. Yang kedua dia kata, tengok siapa penulis. Betul. Ya, memang penting untuk tengok siapa penulis tu. Ya. Tapi sebab pentahqiq itu penting ya, kerana dia akan bawa kita mengikut kefahaman dia. Jadi kita kena tengok siapa yang mentahqiq itu. Ada orang yang mentahqiq, sebab tu kalau tanya saya siapa yang pentahqiq yang hebat, di antaranya ialah Abdul Fattah Abu Ghuddah. Sebab tu kalau tuan-tuan beli kitab-kitab yang telah ditahqiq oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, kitab ni akan jadi mahal. Walaupun kitab tu nipis saja, ya, tapi kalau ditahqiq oleh ilmuwan yang hebat, kitab tu akan jadi mahal. Seperti Abdul Fattah Abu Ghuddah, Syekh Arnaud, ya, begitu juga Syekh Ahmad Syakir, begitu juga Syekh Nasruddin Al-Albani pun di antara tokoh-tokoh muhaqqiqin yang boleh untuk kita jadikan sebagai ni. Baik. Satu lagi apa tadi? Ta'liq ni lebih kurang macam komentar. Ya, komentar. Dia ialah dia memberi komentar, tapi lebih kepada apa orang panggil? Dia agak ringkas lah berbanding dengan tahqiq dan sebagainya.
Begitu. Kadang istilah-istilah tu banyaklah, ada yang mentaklil dan sebagainya. Taklil ni dia ada mengkritik kitab tersebut. Jadi semua kerja-kerja ulama lah. Cuma kita awam-awam kita kena tahulah apa yang yukirkan sebut. Okey, wallahu alam. Ada soalan lain? Soalan satu lagi Ustaz. Sila. Tak, bagaimana kita nak menghindari ataupun kita ni sebagai orang awam macam saya lah sendiri Ustaz. Kita selalunya kita ni pergi kuliah surau ataupun kita pergi ke umrah. Lepas tu mutawih ataupun salah seorang ustaz mutawih ni menceritakan cerita macam ni. Contoh kita pergi perkuburan Uhud, dah cerita tentang macam ni yang ustaz bahas malam ni. Hindun yang telah makan ni. Sedangkan kita pernah dengar cerita ni daripada ustaz sendiri dan daripada Maulana Asri, cerita ni tak benar. Macam mana kita nak buat teguran ke ataupun kena cakap face to face ke ataupun kita tulis dalam ni tu macam mana Ustaz? Itulah cabaran. Kita nak tegur direct pun takut spoil Ustaz. Kawan duk tengah semangat kan. Lepas tu ahli jemaah pun menangis pula kan, jenuh. Takkan nak buat kuliah yang kedua pula kot di tepi tu kan. Ini satu mungkin bil hikmah lah, macam mana itulah kata saya pun terus terang saya pun kadang-kadang bila kita tahu maklumat seumpama ini bila kita nak berbahas, sebab kita ni kita sayangkan ukhuwah. Sekejap. Hai. Minta maaf tuan-tuan, ada masalah teknikal sikit. Allah, nak main. Apa dia macam itulah tuan-tuan, dia lebih kepada hikmah lah, kebijaksanaan kita dalam mengendalikan isu-isu macam ni. Kadang saya pun kita nak tegur kawan-kawan kita, kawan-kawan. Jadi pertama sekali kena tengoklah suasana dia, waktu yang sesuai. Dan mungkin kita jangan kita tunjuk pandai. Kadang-kadang kita bila tunjuk pandai ni, orang yang nak menerima teguran pun agak susah. Dia ni tunjuk pandai dia ni bukan ustaz pun. Tapi kita membaca, kita bertanya. Mungkin kita tanya dia. Tanya pun dengan kita merendahkan diri. Mungkin kat situ dia mungkin berfikir, mungkin dia duduk seorang-seorang, mungkin ustaz tu dia fikir balik. Mungkin ustaz tu fikir balik, kata betul juga kawan tu tanya. Ini satu hikmah lah, kebijaksanaan dalam menyampaikan ilmu. Yang penting kita menjaga ukhuwah Islamiah. Ukhuwah Islamiah, jangan kita ni tentang kita dah belajar ilmu ni sikit-sikit kan. Kita dah jadi macam singa, laparkan kepada mangsanya kan. Jangan dah. Jadi kita hikmah, kita tegur, jaga ukhuwah silaturahim, jaga akhlak, jaga adab kita yang orang yang belajar sunnah ni, supaya ia menjadi satu akhlak untuk kita ni menyampaikan ilmu yang benar kepada rakan-rakan kita dan manusia. Wallahu a'lam. Ada lagi ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dari Selangor dan saya ada soalan tentang apa yang perlu seorang pelajar hadis lakukan Jadi kalau seorang pelajar hadis itu sudah menghabiskan belajar buku seperti Nukhbatul Fiqar atau Al-Baiquniyah, yaitu buku-buku untuk beginner begitu, apakah yang seorang pelajar hadis itu perlu buat untuk meningkatkan ilmunya lagi dalam ilmu hadis? Adakah dia perlu melakukan banyak takhrij hadis atau macam mana Ustaz? Baik, satu soalan yang baik. Satu soalan yang tidak berpada dengan ilmu yang ada. Pertama sekali, cabang dalam ilmu hadis ni cukup banyak. Bukannya berkaitan dengan ilmu ulum hadis saja.
Kerana Tuan siapa Nick Hafizul Amin tadi sebut tadi ni, kitab-kitab itu ia berkisar tentang ilmu usulul hadis, ilmu ulumul hadis. Itu salah satu cabang dalam ilmu hadis saja. Manzumah Al-Baiquniyah itu ialah kitab yang asas bagi ilmu hadis, usul hadis ataupun ulum hadis. Nuzhatul Nazar fi Tawdih Nukhbatul Fikr pun ialah di antara salah satu kitab asas bagi ilmu usul hadis atau ulum hadis. Namun jangan kita berpada dengan itu saja. Ilmu perlu dikembangkan, kita kena terjun lagi dalam cabang-cabang ilmu hadis seperti ilmu takhrij hadis. Ilmu takhrij hadis dia ada kitab khas. Dan saya cadangkan kitab yang mudah untuk kita memahami bagi saya kitab Takhrijul Hadis karangan Profesor Dr. Abu Lais. Ada kat saya tepi ni. Kitab ni kitab yang moden, bahasanya agak mudah. Ya, jadi saya beli kitab ni hampir RM100 tuan-tuan. Takhrijul Hadis nasya'tuhu wa manhajiyatuhu karangan Dr. Muhammad Abu Lais Al-Khairul Abadi. Bagus juga untuk ni, tapi bahasa Arab. Tapi ada juga lah ni dalam bahasa Melayu untuk kita faham, ya, ilmu takhrij hadis. Yang kedua, tuan-tuan masuk ke dalam ilmu manahij muhaddisin. Manahij al-muhaddisin. Ini pun di antara salah satu cabang ilmu. Apa dah? 3 ilmu dah. Kan? Ada kitab-kitab khasnya manahij muhaddisin ni. Banyak tuan-tuan sekalian. Antaranya kitab yang diterbitkan kalau hari ni dalam contemporary pada hari ni, iaitu kitab yang disusun oleh dikeluarkan oleh Allahumma shalli ala Muhammad ni, kitab dikeluarkan oleh Sa'id Abdul Majid Al-Ghari. Boleh, walaupun dia kecenderungan ke arah sufi, tapi untuk permulaan tuan-tuan boleh tengok kitab dia, Manahij Al-Muhaddithin. Berapa dah? 4 ilmu dah kan? Ilmu yang berapa dah? 1, 2, 3, 4. Ilmu yang keempat tuan-tuan pergi lagi. Ilmu apa? Ilmu ruwawul hadis. Ilmu rawi. Ilmu rawi ni pun tuan, dia ada kedalaman dia juga. Dia ada dia punya kitab-kitab khasnya. Ilmu ruwawul hadis ni. Kaji tentang perawi. Ya, macam mana perawi ni dan sebagainya. Yang kelima, kaji tentang ilmu al-jarhu wa ta'dil. Dia ada ilmu khas tentang ilmu al-jarhu wa ta'dil. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab yang disusun oleh Sa'id Abdul Majid Al-Ghari, juga oleh Al-Maisir fil ilmu jarh wa ta'dil. Kitab ni penting tuan-tuan untuk beli, ya. Untuk permulaan tuan-tuan pergi kat situ. Dan juga ilmu naqdul hadis. Ilmu naqdul hadis. Ilmu ni tuan-tuan sekalian, dia agak kritikal sikit. Dia tak ada lah untuk permulaan ni, dia tak mengaji yang ni, tapi kalau tuan-tuan ikuti perbincangan saya ni, sebenarnya saya dah bawa masuk dah sikit-sikit elemen-elemen ilmu kritik hadis ni. Dulu Dr. Asri Zainal Abidin, kalau saya ingat saya, di antara salah satu sebab saya suka dengan ilmu hadis ni, dia kata di USM ada satu subjek yang perlu kena belajar dalam ilmu, dalam master di sana, iaitu ilmu naqdul hadis, ilmu mengkritik hadis. Dia ada dia punya kaedah dia. Jadi dan situlah, jadi banyak cabang-cabang ilmu hadis ni yang perlu untuk kita pergi lagi. Ilmu mukhtalif hadis, ilmu muskil hadis. Jadi bagaimana kita nak berinteraksi dengan hadis yang bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi maknanya saya dah cerita tentang bagaimana permulaan sampailah ke ilmu yang pemuncak bagi ilmu hadis adalah ilmu ilal. Ilmu ilal. Dan ilmu ilal ni mestilah tuan-tuan akan sebab ada orang dia pergi ke ilal tu kan, dia pergi dekat ilal sebab pembincangan ilal ni best. Janganlah, walaupun ada ustaz yang mengajar tentang ilal, tapi jangan lupa ilmu tentang ulum hadis, kan, ilmu takhrij hadis, ilmu manahij muhaddisin, kena belajar yang tu juga. Jangan kita pergi tentang ilal tu kan. Ilal ni memang tinggilah tuan-tuan, iaitu dia mencerita ilal, dia mencerita tentang perawi yang sahih. Ia kritik hadis-hadis yang ataupun dia perawi yang sahih. Wallahu alam. Dekat tu dulu. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Afwan barakallahu fik. Ustaz. Ya, sila. Bagi kami orang awam ni, Ustaz. Ya. Bagi saya sendirilah, saya punya peribadi, rasa saya kita perlu belajar bahasa Arab dulu. Itu semestinya.
Betul. Oh, Betul. nak baca kitab Arab ni, bukan boleh main tembak tak? Betul. Betul. Akid. Oh. Tabaat. Memang bahasa Arab banyak. Sebab ada orang dia beralasan, hang bahasa Arab nahu soroh pun tunggal langgang tak biar baca kitab Arab lah. Oh, jangan macam tu. Kan? Kita kata bahawa benda tu perlu diteruskan dalam masa yang sama. Jangan kita takut. Baca je lah. Kan? Dan kalau kita tak faham, tanya. Kalau kita tak faham lagi bahasa Arab, tengoklah bahasa Melayu. Dalam masa yang sama, pengajian kita dalam ilmu nahwu soroh dan bahasa Arab perlu diteruskan. Sebab ada orang, dia guna hujah hang nahwu soroh pun tak lepas, hang nak baca kitab Arab. Saya kira bahawa itu pemikiran yang agak dia menyekat ilmu pengetahuan. Bacalah, teruskan membaca kitab-kitab dan sebagainya. Dalam masa yang sama, kita jangan lupa asas dan basic kita sebagai tolabul ilm, ataupun kita katakan bahawa orang yang baru nak berjinak-jinak dengan ilmu agama, labudda kata Arab mestilah kena menguasai ilmu bahasa Arab. Dari sudut nahwu sorofnya dan juga perkataan mufradat dalam bahasa Arab. Itu mesti kena ni, sebab boleh dipertikaikan ya kealiman seseorang, ya bagaimana kita nak memperakui bahawa dia seorang alim dalam masa yang sama dia tidak mengetahui bahasa Arab. Dia duduk baca kitab terjemahan saja tapi bahasa Arab, kitab Arab dia tak baca. Itu kita boleh mempertikaikan keilmuannya. Ala-kulli bagi orang awam, janganlah kita kata bahawa mesti kena bahasa Arab dulu sampai tak boleh nak baca kitab-kitab seperti buku yang kita bincang pada malam ni. Janganlah. Jadi ia menyekat kita punya perkembangan ilmu. Wallahu a'lam. Tak nasihat tak nasihat? Ya. Nasihat macam mana? Nasihat macam kami ni pelajar sunnah ni. Banyak nak macam mana nak mengekalkan sunnah tu. Sunnah ni susah ke Ustaz? Contoh, kita duduk di kampung. Ada tahlil arwah, kundui arwah ni. Kita dah belajar dah sini macam ni. Kita nak mengekalkan macam tu. Nak tarik diri ke ada macam mana. Kalau orang kata, kundui arwah ni malam ni ada orang mati ni. Kita dah ni, kita nak macam mana kita nak mengekalkan sunnah, macam mana kita nak bagi alasan sesuatu macam ni. Ustaz bagi tips. Satu cabaran. Saya membaca satu kitab. Bagaimana kitab ni saya pernah tulis di Facebook saya sebenarnya. Sekejap saya check dekat Facebook saya. Nama kitab ni ada saya tulis di Facebook saya. Ya, bagaimana kita nak mengekalkan amalan ataupun niat apa yang kita belajar. Kan? Bagaimana kitab ni, kalau tak salah saya kitab, sekejap saya check. Okey. Ya, mana dia? Okey, Hilyatul Talib Al-Ilm. Ya, perhiasan bagi penuntut ilmu karangan Bakar bin Abdullah bin Abu Zaid. Hilyah ni maksudnya perhiasan bagi penuntut ilmu. Hilyatul Talib Al-Ilmi. Bagaimana perhiasan bagi penuntut ilmu. Di antara salah satu perhiasan penuntut ilmu ni, iaitu dia sentiasa menjaga niat dan juga menjaga hafazan ataupun maklumat yang dia belajar lah. Dan bagaimana untuk kita nak mengekalkan semangat dan juga keyakinan kita dan juga amalan yang kita belajar. Dia mengambil satu ungkapan daripada Khatib Al-Baghdadi, yajibu ala talabul hadith an yukhlasul niyatuhu fi talabuhu wa yakuna qasduhu wajhullahu subhanallahu tabaraka wa ta'ala. Kata Khatib Al-Baghdadi, wajib bagi penuntut ilmu hadis dan penuntut ilmu, ya, pertama mestilah berniat ikhlas. Kita belajar ikhlas kerana Allah. Bukan kita nak tunjuk pandai, bukan kita nak berdebat dengan orang. Dah. Kita niat ikhlas kerana Allah. Untuk nak cari agama ni, untuk beramal dengan agama. Dan ya, menuntut ilmu dengannya dan juga beramal dengannya. Jadi saya kira bahawa bila dah kita belajar, kita cuba nak beramal, dan apabila kita bertembung dengan orang, contohnya kunuri arwah, tahlil. Saya duduk ngajak di Kedah, tuan-tuan. Kedah ni tuan-tuan tahulah macam mana kan. Jadi Gunung Jerai tu dah macam-macam. Sebab baru tadi saya dengar pasal Gunung Jerai. Ya, Gunung Jerai, sebut tadi saya dengar pasal Gunung Jerai. Gunung Jerai ni dia kata tempat gunung ketiga paling hot orang bertapa di dunia ni, dia kata. Orang kaki bertapa ni. Tempat yang ketiga antaranya ada di Gunung Jerai. Ya ilaha illallah. Kan? Dan dia boleh kata kat saya,
Dia kata Gunung Cerai ni kalau orang sampai maqamnya kan, hang masuk kat Gunung Cerai, keluar kat Indonesia hang boleh. Oi. Apa nak cakap apa? Nak balas apa lagu mana? Masuk kat Gunung Cerai, boleh keluar kat Indonesia. Kata hai kalau lagu tu jimat duit flight aku. Kan nak pergi Bali senang, nak pergi Aceh senang. Pasal apa? Sebab maqam tinggi. La haula wala quwwata. Jadi macam mana kita nak? Saya senyum. Saya takkan kita nak bangkah time dia tengah semangat duk cerita kan. Jadi kita pertama sekali kita berkawan. Jangan kita tak berkawan dengan mereka. Kita berkawan lah. Kan? Berkawan dalam masa yang sama kita tunjuk akhlak, dalam masa yang sama kita tunjuk kita ni sibuk dengan ilmu. Yang ketiga, saya nak abang macam mana. Kalau mereka suruh juga buat benda macam tu, kita cubalah untuk bagi saya bertoleransi dalam benda yang khilaf mu'tabar. Bertoleransi dalam khilaf yang mu'tabar. Saya ulang, bertoleransi dalam khilaf yang mu'tabar, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita tak duduk dalam situasi tersebut, kita jangan buat. Macam tu. Kita berpegang dengan ilmu yang kita ada. Kan? Sebab kita nak jaga ukhuwah. Benda tu khilaf. Khilaf mu'tabar, saya ulang. Bukan khilaf yang tidak mu'tabar. Jadi, tuan-tuan kena bijak lah. Kena bijak dalam hal tersebut. Supaya kalian berada dalam penjagaan Allah SWT. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan ni, saudara Izdis ni. Soalan ni pernah akan ditanya juga. Ada seorang lagi tanya soalan yang sama. Nanti saya akan cerita secara sedikit mendalam lah berkaitan dengan hal ini ya. Berkaitan dengan akidah ni ambil hadi ahad ni ya. Okey, Tuan Idris nanti saya akan respon insya-Allah. Ada lagi tak? Okey, kalau kita tak ada, nanti pula kita jumpa. Boleh no? Tuan Basir? Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Berjumpa pada pertemuan akan datang. Ya. InsyaAllah. Nanti saya balik Kedah jumpa Ustaz lah. InsyaAllah. Saya baling Ustaz, baling. Allah ada baling. Dekat lah tu. Nanti insya-Allah kalau kata ada kesempatan lagi, tuan-tuan sekalian kita akan bertemu. Saya dah tengok konsisten 55 orang mendengar perbincangan kita dan ada kurang sikit bila habis tu 43 orang. Jadi ala kulli hal apa yang penting ialah kita belajar ni untuk beramal dan untuk kita menghayati agama kita ini berasaskan ilmu pengetahuan. Yang ni saja niat kita supaya amalan kita ni sebenarnya kita buat ni untuk Allah, bukannya untuk siapa, dan kita jaga agama ni adalah kerana Tuhan. Bukannya kerana untuk tunjuk kita debat pandai, pada suka bersembang pandai. Kita tak mahu hak tu. Kita tak mahu sifat orang sombong, angkuh ni kita tak mahu. Sunnah tak ajar kita begitu. Ya, sunnah ajar kepada kita bahawa rahmah, berbincang, toleransi, menuntut ilmu, jihad, supaya kita dapat hiasi al-hilyatu talabul ilm ataupun hilyatu talabul hadis. Perhiasan bagi seorang penuntut ilmu hadis ataupun beramal ataupun dia mengambil sunnah dalam kehidupannya. Wallahu alam. Terima kasih semua. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Afwan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum.